Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang. Ada semua kan? Jadi saya stop video untuk saya share ni lah. Topik hari ni housekeeping sikit. Untuk topik hari ni saya plan nak cover risk and return. Actually saya sebab 2-3 hari ni saya demam, memang tak boleh bangun. Jadi saya akan buat lepas kelas ni, saya akan recording dalam loop macam hari tu lah untuk risk and return. Jadi untuk topik risk and return ni saya buat untuk tu je lah. Sebab nanti you boleh study untuk study sendiri, self study. Jadi any question saya bawa ke minggu depan. Dan ada 2 topik saya plan, saya hanya pergi secara harung gitu je, macam on the surface je, secara kasar. Dan satu topik lagi ialah leverage and capital structure. Dengar tak? Dengar tak? Dengar doktor, dengar. Okey. Jadi untuk risk and return ni saya akan bagi case study. Nanti saya akan masukkan dekat klik untuk tugasan kumpulan lah. Jadi tugasan kumpulan ni dia cover topik risk and return untuk tu. Nanti saya maklum lah. Bila saya dah masuk nanti saya maklum untuk. Jadi you kena submit minggu akhir sebelum final tu. Okay. Saya tak recording Webex ni. Webex ni kita sekejap je, hanya sampai 3.30 as ni. Cuma saya nak maklumkan yang coverage risk and return je, macam sekali harung. Tak ada apa sebenarnya, tapi saya akan record untuk 2 ni. Maknanya untuk kalau you nak tanya, you boleh tanya secara kasar pun. Sebab saya pun sakit, kepala saya pun tutup. Kepala saya sangat sakit, macam ngak-ngak gitu kan. Jadi macam tak boleh fikir dengan baik lah. Saya pun dah 2 hari tak hadap komputer. Understand maknanya sebelum kita belajar, you baca doa apa-apa pun kan, baca doa dulu apa, niat dulu. Niat dia penting lah bagi saya lah. Kalau saya buat benda kena niat dulu, dan you kena setkan target. You belajar satu chapter, apa target you nak capai, you kena faham apa. Maknanya benda yang buat tu meaningful lah. Tak adalah you sambil buat tu, maknanya 20 minit you belajar, lepas tu you nak tengok handphone ke. Kau tak asyik 2 minit belajar tengok handphone tu, lepas tu 3 jam belajar entah apa-apa belajar kan. Anak saya selalu macam tu, tak tahulah. Rasa nak hantar, nak post kat mana tu. Disiplin untuk main gadget. Understand sekarang ni penting you kena faham konsep ataupun maksud definisi semua berkenaan risk and return. Jadi you akan cover 2 benda. Risk tu apa, return tu apa. Sebab dia ni macam opposite lah, lelaki versus perempuan. Dalam finance konsep ni penting lah. Apa itu risk, konsep dia asal, dan benda ni dia ada kaitan dengan statistik. Kalau student accounting dia tak ambil business stat, tapi you ada belajar at maths ke dulu, you belajar konsep variance, standard deviation. Itu kaedah yang basic untuk ukur risiko. Sekarang you faham risiko ialah banjir. Itu yang tak tahu nak. Jadi sekarang you nak measure dalam finance, because this is quantitative finance, bukan behavioral. Kalau behavioral ni benda yang kita measure, tapi ada kaedah lain dia. So you nak quantify, nanti you faham konsep, apa itu risk, apa itu return, apa sebagai investor dalam stock market, apa preference dia. Behavior dia of the investor towards risk lah maksudnya. Risk preferences. Saya ni lidah saya keras sikit. Lidah Terengganu makan bubu. Jadi maknanya risk preferences ni maksudnya attitude ataupun behavior, kelakuan ataupun gelagak investors dalam ni kita main risiko ni berkaitan dengan pelaburan lah terhadap risiko. Ada berapa kategori? You ni masuk kategori mana as a investors?
Sebab kita belajar mengenai kewangan company kan. Okey. Apa? Kalau tu dia punya pelaburan risiko dia ni seorang yang berhati-hati ke, avoid ke, so yang ni dia simple je yang ni kan. Lepas tu yang objektif nombor 2, you akan access atau measure untuk single asset. Maknanya sekarang ni you ada single, maknanya one asset lah, stand alone. Dia ada asset ni, kita refer pada financial asset. Contohnya saham lah kan, financial asset. Kalau asset you belajar account fixed asset tu dia key asset juga tu, fixed asset ni financial asset. Tapi satu je. Lepas tu macam mana kaedah dia measurement dia, how to measure dia. Kalau satu. Lepas tu yang objektif yang ketiga ni, pen saya kat mana, entah dalam beg tu. Saya tak ada pen, tak apalah. Kepala aku. Rasa darah tinggi kot. Duduk tak sihat. Lepas tu duduk kat rumah. Budak dia macam-macam. Jadi macam naik darah tinggi. Lepas tu makan budu pula. Hujan-hujan kan. Tak lalu makan budu. Lepas tu kepala dah tertua ni mana. Rasa macam ngak-ngak. Bukan sakit kepala. Bukan pening. Dia macam sakit. Okey, yang keduanya. You nak tadi single asset ataupun kita panggil stand alone. Kalau orang yang tu low ranger, loan lah maknanya satu asset. You nak measure macam mana. Dan keduanya yang objektif nombor 3 untuk portfolio. Maknanya portfolionya more than one lah, lebih daripada satu. Maknanya you ada duit RM1,000, you tak letak selepuk duit you tu dalam satu pelaburan. Maknanya kalau ada pepatah, don't put all your eggs into one basket. Kalau basket tu terjatuh, habis pecah telur you 10 biji tu. So you buat konsep diversification, kepelbagaian. Dan apa kaitan konsep ni dengan korelasi? Dalam statistik lah, correlation kalau you belajar. So dia banyak relate, sebab tu kalau orang pure finance, kadang dia macam kawan saya ada a few, dia first degree, master, dia engineering. Lepas tu PhD dia buat finance sebab dia are strong in quantitative finance. Normally dia very good sebab dia belajar calculus, dia bagus yang ni lah kalau pure finance punya yang macam saya. Dekat kelas saya dulu, masa saya student dulu, so ada yang memang 2-3 orang memang daripada background engineering. Ada degree dia, master, so diorang boleh pick up cepat lah. Sebab diorang macam benda-benda kalau you go into ni, diorang memang belajar konsep tu. Dan kalau orang tu dari bidang fizik ataupun dari bidang actuarial science, dia insurance, so dia very strong lah. Tapi tak apa, you bidang lain pun boleh je nak buat ni. Accounting, ramai first degree accounting, master buat finance, lepas tu PhD dia blend finance and accounting. Okey. Yang ni dia nak measure return dan juga standard deviation ni untuk risiko lah, untuk portfolio dan membincangkan konsep korelasi ni portfolio. Jadi you faham you akan belajar apa. Kemudian you faham konsep yang ini untuk konsep diversification untuk portfolio itulah lebih kurang macam mana hubungan korelasi dengan diversification. Lepas tu you belajar konsep variance, correlation, dan lepas tu konsep diversification. Kemudian ada jenis-jenis risiko. Ada 2 types of important risk. 2 types of risk dan macam mana beta ni. What is beta ni? Beta ni dia measure apa? Risk of what? Dia ada, sebab dia ada kaitan dengan types of risk. Berapa jenis risiko dan you kena faham lah. Kalau keluar soalan MCQ ke apa ke, you tahu. So that type of risk dan risk mana daripada 2 jenis tu yang relevan pada investor. Sebab ada dalam ni you akan draw ni, ada risiko yang memang is there. Dalam hidup tu memang you buat apa-apa pun is there. Jadi you tak boleh elak risiko itu. Kan? Tapi ada risiko yang you boleh minimizekan ke tahap yang paling minimum. You nak dapat zero risk, impossible lah. Tapi kalau you boleh jadi kombinasi aset dalam punya portfolio yang you boleh dapat zero risk, bijak lah orang tu. Sebab kita nak predict benda in the future kan, esok hari
hari. Jadi dia apa relevant risk to the investor. What are those relevant risk? Yang ini dipanggil risk relevant to the investor dalam security. Security ni maksudnya asset. Kalau orang finance dia sebut security, bukan security Pak Gad tu. Security tu dia security, asset, benda yang sama. Portfolio tu security atau asset lebih daripada satu. Dia letak, you buat pelaburan tu maknanya you beli saham Telekom, saham ni, you buat portfolio. Kadang-kadang kita nak faham benda ni, kita faham guna common sense, buat faham bodoh-bodoh gitu je. Macam saya, style macam saya suka macam tu. Jadi saya punya ingatan tu saya rasa tahan lebih lama lah. Dulu saya major finance kan, macam you belajar finance daripada first, macam you accounting, you belajar first semester sampai you belajar semester yang terakhir, you tak boleh lupa yang you dah belajar semester 1. Itu belajar ilmu betul-betul. Ni dah masuk semester 5, yang belajar sem 1 dah lupa. Tak best lah kan. Lepas tu dia belajar teori lah atau model yang menghubungkan antara risk and return, iaitu model asas dia, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, atau kadang saya sebut CAPM. Model asas model peletakan harga modal. Ini model yang paling asas lah. Tapi banyak lagi model-model lain yang baru. Ini model yang paling itu, dan orang-orang yang cipta model lain tu dia kritik model CAPM ni. Ada dia punya kelemahan dia. So dia come out, dia introduce model baru. Ni pun kritik model ni. Adalah kalau you belajar asset pricing theories. Dia ada satu, macam saya dulu saya belajar lah asset pricing ni satu subjek, macam satu modul you akan belajar banyak teori peletakan harga, macam dia nak letak harga tu. Kadang saya pun banyak belajar tak invest, macam bila invest rugi juga contohnya gitu lah kan. So banyak lagi model-model yang you belajar lah kan. Dan apa itu security SML lah dalam yang menghubungkan ni dalam CAPM ni. Dan apakah dua faktor utama yang menyebabkan perubahan garis SML tu, security market line tu dalam CAPM ni. Yang ni boleh masuk lah periksa ke apa kan. Tapi topik ni penting untuk tugasan group. Saya assume bila saya bagi tugasan tu dia akan banyak. So you boleh buat peragihan tugas lah. Soalan dia okey je. Tak susah. You kena draw gitu-gitu kan. Itu saja sebenarnya you belajar konsep risk and return untuk dia punya fundamental dia, konsep dia, what is risk, what is return, attitude towards risk, behavior of the investor, dan you belajar risk and return untuk single asset, risk and return untuk portfolio. Kenapa portfolio penting, apa tujuan dia kita bentuk portfolio itu, iaitu come up dengan konsep diversification. Diversification tu dia relate dengan konsep korelasi. Dia ada buktikan. Dalam kalau sekarang orang kan macam apa-apa, proof, scientific proven. Actually benda tu kita boleh argue pun scientifically. Benda tu kena ada proof. Kalau kita buat research, kalau orang finance, orang ekonomi, dia terlalu taksub. Tapi sebenarnya kalau bagi saya lah kan, ini personal, kadang-kadang ada benda you cannot prove tau. Macam kewujudan Tuhan. Macam mana Allah tu, tapi benda tu objektif. Kalau kita buat kajian tu, kalau kita sebab tu ada ilmu ni, kita tak boleh terlalu macam ni kan. Macam dulu saya dulu kan, kalau benda-benda ni you kena proof kan. Tapi bila you balik, sebab tu ada types, ilmu ni ada banyak cabang dia. Kita kena open lah. Kalau you accounting, you jangan taksub sangat. Kena open pemikiran. Okay. Untuk portfolio, batu konsep korelasi, lepas tu diversification, yang ni pergi pada international, tak ada apalah. Ini dia nak jelaskan lagi pengukuhan untuk korelasi, diversification dalam portfolio tu. Apa risiko yang relevan pada investors daripada dua jenis risiko, what are those two types of risk, systematic versus unsystematic atau nama lain, market risk adalah nama dia. Kemudian apa itu beta, why, kenapa beta, macam mana nak cari beta, untuk maknanya ni konsep beta dan risiko ni untuk a security, maknanya single asset, dan juga untuk portfolio. Dia come up konsep beta lah. Dan lepas tu kita belajar mengenai CAPM, iaitu model yang menghubungkan antara konsep risk and return dalam satu ni, dia tunjukkan dalam satu diagram, dan ada SML, garis security market line. Market line tu garis lah.
garis security pasaran atau Melayu SML tu. Lepas tu apa yang menyebabkan dua faktor yang shiftkan, yang menggerakkan garis tu. Dia menggerakkan disebabkan apa? Apa yang ini you kena be able to draw dan boleh tunjukkan bila kita letakkan nilai dia terbukti lah. Sebab because this is quantitative. You kena buktikan. You kata dia menaik, so tunjukkan. That's it lah. Kan? Finance, sebab saya bidang saya, sebab saya punya PhD, saya lebih pada, sebab saya dulu first, saya memang suka accounting, tapi saya lepas tu saya rasa macam mesti sayang nak tinggal. So, saya punya PhD, saya blend finance and accounting lah. Ada elemen accounting versus finance. And then lepas tu minat saya pun ada finance, tapi dia ada elemen economic sikit, dia panggil financial economic lah, ekonomi kewangan. Sebab dia banyak cabang kan, so masih finance tapi saya kadang pergi yang berkaitan ni ekonomi pun banyak bidang kan, ekonomi sumber, ekonomi finance orang accounting banyak, ada audit, ada cukai, ada orang reporting, dia punya memang accounting dia semua tapi dia ada bidang yang dia lebih fokus lah. Alright, yang ini kita akan cover, so you nampak overview lah secara kasar dan saya akan rakamkan dan saya akan maklum lah. Nanti saya akan rakamkan dalam Zoom. Okey kan? Okey. Betul. Lepas tu satu lagi topik. Lepas tu topik ni. Minit lagi. Saya jadi ketar-ketar. Makan ubat. Saya ni tak apa sihat seumur all the time. Saya ada penyakit. Doa panjang umur anak-anak besar je. Hidup saya memang dengan ubat lah. Dalam badan saya ni penuh dengan ubat. Tak makan ubat nanti tu kadang-kadang malas dah nak tengok muka doktor. Muka doktor pun kadang kawan-kawan bosan je. Okey, yang keduanya saya akan minggu depan kita akan cover juga. Tapi saya akan record juga yang inilah, leverage and capital structure. So leverage ni dia ada kaitan juga dengan accounting and capital structure. Sebab tu finance and accounting, kalau you pergi pada finance yang bab-bab reporting, dia ada relate juga dengan finance. Dia tak, jadi you untuk survival you tak boleh, maknanya graduate accounting you boleh kerja pun dalam finance department. In fact you boleh lebih bagus daripada orang yang pure finance. Sebab ada setengah macam bank, dulu saya kerja kat bank, dia memang ada satu department tu dia memang nak ambil accounting walaupun kerja di finance, dia nak orang yang accounting. So you kena apa-apa pun konsep dia you kena bagus benda yang you buat. Okay, leverage dan capital structure, struktur modal. So you kena faham dulu, sebelum you buat kira apa-apa, you kena faham basic dulu. Konsep asas dia tu maksudnya, aku belajar ni benda maksudnya. Ni duk kira-kira, tapi tak faham apa benda yang kira. So you kena faham dulu. Baru you ada feel kan. So you kena faham konsep leverage, capital structure, break even. You tahu dah tulang modal, operating break even. Lepas tu efek perubahan kos ke atas break even. Yang ini dia lebih kaitan dengan management accounting lah. Ada sikit-sikit relate kalau break even you belajar management accounting tu kan. Lepas tu you akan kira pula operating leverage, OL, lepas tu FL, financial leverage and total leverage. Dah hubungan antara ketiga-tiga ni. Dia ada OL, FL and total. Yang ini dia masuk final lah saya rasa. Dia topik ni final lah, leverage and capital structure. Yang ini dalam ini lebih pada capital structure teori lah yang objektif nombor 3 ni. Jenis-jenis modal, jadi dan juga teori dalam struktur modal tu. Modal yang belajar ialah you punya capital coming from debt and equity. Jadi macam mana firma nak determine the optimal capital structure, struktur modal yang paling optimal dalam firma dia. Yang optimal untuk individu A tidak semestinya optimal untuk individu B. Sebab tu you dapati you tak boleh banding you dengan orang. Ada orang dia study 2 jam memang bateri dia tahan lama. Macam saya jenis bateri saya, bateri Maiden. Memang
cepat penat daripada kecil kan. Jadi you tak boleh compare. Tapi you usaha apa yang kalau you compare you akan stres. Ada orang makan sepinggan memang kenyang. Ada orang 3 pinggan baru kenyang. Gitulah contohnya. Selain dia tak baca bismillah ke dia apa jenis ada benda saka ke tak tahulah kan. Macam tu lah maknanya optimal bagi you mungkin tak optimal bagi orang lain. So bersyukurlah. Okay, yang keduanya you nak explain yang ini you nak tunjukkan dia punya tu keyword dia key term dia ialah optimal capital structure guna grafik graphical or diagram you draw. Sebab dia punya tagline dia maximize the value, minimize the cost. Tujuan dia nak capai target dia nak maximize nilai firma tu. Struktur modal tu mesti maximize the value and minimize the cost. Dia punya, maknanya bila kita buat sesuatu apa target dia. You habiskan semester ni mesti ada target dapat CGPA tinggi. So you boleh make your parents proud kerana rumah ke tu lebih besar lah. So kita mesti ada target lah. Baru macam seronok lah nak buat kan, nak dapat 4 flat ke, itu short term, lepas tu nak jadi seseorang yang bermanfaat ke, dapat result nak jadi. Itu yang long term lah. Lepas tu yang ini banyak kaitan dengan accounting lah. Untuk EBIT, EPS, dia banyak kaitan dengan financial, you punya income statement tu. Dekat financial statement tu. Ini lebih, dari yang last kali ni, kita review, kita tengok balik return, macam mana dia relate dengan struktur modal, dengan value, market value dan ada maknanya bila you nak determinekan struktur modal tu dia ada selain daripada risk and return yang you ambil kira, maximize value, minimize the cost, itu ada relate dengan risk and return, tapi ada juga faktor-faktor lain yang you ambil kira. Untuk menentukan struktur modal company kan. Ini untuk polisi yang if you jadi manager, you boleh bagi cadangan. Ini belajar teori lah. Kadang-kadang teori bila praktikal nanti you macam bila you kerja mula macam saya tu pengalaman saya kerja dulu terlalu terikat dengan buku sampai bos cakap you ni memang okey tapi terlalu buku oriented. Bos katalah dulu masa saya jadi kuli-kuli dulu kan executive senior. Dia kan manager tu kan tapi dia kata cuma you rajin lah. Masa dulu kan takut jadi rajin. Kita orang kerja dalam tim tapi sebab mula-mula kerja kan jadi macam rajin balik malam. Orang suruh buat apa pun buat kan. Kena bully kan. 2-3 orang yang muda-muda ni yang bujang. So memang kadang rasa memang kena bully lah. Tapi kita buat je kan. Okay tapi you learn a lot insyaAllah. Kena enjoy lah kerja walaupun kadang-kadang gitulah. Okay ini dah habis lah. Leverage tu macam mana you nak magnify, you nak you punya fixed cost tu ke atas pulangan dia. You nak utilize you punya fixed cost untuk meningkatkan you punya return syarikat lah. Yang memberi pulangan pada shareholders. Maximize the wealth. Apa-apa buat nak mengkayakan pemegang saham. So ini dia konsep leverage, operating leverage. You baca dulu on your own. Ini nanti saya recordkan dan saya akan explain detail lah. So capital structure ni, tapi yang ini you jangan dia ada banyak kiraan dekat awal-awal ni. Break even, nak kira OL, FL. Tapi yang paling penting you faham konsep. Dan saya akan bagi setiap topik ni, risk and return, satu latihan yang quick ni. Minggu depan lah saya bagi setiap topik ni mana untuk exercise untuk individu bukan group lah. Maknanya you buat exercise, you hantar untuk testing. Tapi you baca dulu on your own. Kemudian you tengok saya punya self study slide yang saya akan bagi nanti yang recording punya. Okay kelas ni hanya borak-borak kedai kopi je. Saya pun dah pening. Yang penting you ambil attendance sebab insyaAllah attendance saya tengok juga untuk kedatangan. Sebab capital structure leverage ni memang confirm akan masuk final. Topik yang you dah ambil mid test tu, harap mid test okey. Okey tak soalan mid test? Saya sebenarnya tak tengok pun soalan. Okey tak? Okay. Okey kan? Rasa you dah buat. Dia pusing-pusing kod tu je.
Lepas tu harap line okey lah. Saya tanya seorang dua. Dia kata okey kan. InsyaAllah okey. Saya lega lah sebab yang itu you dinilai yang paling markah dalam memang saya tak ada ni. Yang satu lagi final. Final 50%. Jadi you baik you study daripada sekarang lah. Study dulu slide yang nanti saya masukkan insyaAllah, dan pastikan tugasan group tu buatlah. Group semua orang, semua group akan buat topik risk and return. Okay? Saya akan bagi pilihan lah. Nanti saya maklumkan. Maknanya dia ada 2 soalan, group tu boleh pilih soalan mana, case mana dia nak lah. Jadi ada group yang akan dapat sama lah kalau you pilih kebetulan sama. Tapi kita fokus pada topik risk and return untuk group assignment. Ada apa-apa lagi soalan? Dah 3:35. InsyaAllah tak ada Doktor, yang pasal assignment tu dah upload dalam klik kan? Apa dia? Tak Yang dengar. pasal group assignment tu dah upload dalam klik kan? Saya belum Ashraf. Ashraf ke? Belum. Saya belum pilih lagi soalan case tu. Saya nak record dulu. Saya akan maklumkan. Mungkin dalam this week juga saya settle. This week tu sampai hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni lah. Tapi saya nak settlekan dulu recording risk and return dengan capital leverage and capital structure. Lepas tu saya masukkan soalan tugasan. Nanti saya maklum dekat Telegram. Senang je soalan group tu. Ramaikan satu group, bagilah tugas. Topik pun risk and return je. Cuma you kena guna Excel, adalah. Jadi you kena faham dulu topik risk and return ni in order nak buat tugasan tu. Kalau tak faham, tak boleh buat lah. Okay, you boleh buat start minggu depan. Untuk kelas minggu depan, dia punya kelas tu saya buka untuk you tanya saya untuk topik risk and return and capital structure tu. Okay? Boleh Boleh doktor. Ada apa-apa lagi? Group semua dah settle. Attendance penting juga untuk saya tengok. Student. Lepas tu saya bagi tugasan tu pastikan group buat lah. Ada tugasan saya kata hantar in group. Saya pun tak banyak sangat tugasan saya rasa. Okay. Okey je. Sebenarnya dia kalau you faham konsep okey je. Cuma yang tak okeynya bila soalan tu susah. Soalan tu pusing-pusing, tricky. Tu je kan. So saya akan bagi satu untuk soalan berlatih. Macam tutorial lah. Nak submit untuk soalan tutorial tu submit group lah kan. Submit group je lah senang. Untuk risk 1, risk and return 1, capital structure 1. Submit individu. Okay, setakat ni saja saya sakit kepala sangat-sangat. Boleh itulah. Okay, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah harap semua okey lah. Semua perform lah kelas ni. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau apa-apa masalah bagi tahu saya. Dan satu saja ingatan saya, kalau final ataupun test yang melibatkan grup lain ke, pastikan you buat awal. Takut last minute server Uniza ni banyak kali dia especially weekend memang most of the time dia tak stable, you tak boleh nak access. Bila saya duduk rumah banyak tu. Sekarang ni banyak benda saya tak boleh access kat rumah. Dia banyak kali lah, even email Uniza pun kadang saya hantar tiba-tiba yang penting orang kat sana tak terima, terpaksa guna alternatif Gmail. Banyak kali saya ingat duk assume benda tu urgent kan. So you kena prepare for that thing jugalah, sebab nanti punya especially final exam tu dia dah bagi masa kalau macam 6 jam ke, make sure you jawab awal. Sebab banyak case, dan make sure bila you submit, make sure you submit semua. Dalam ada banyak berlaku lah. Saya terpaksa cari budak, dia boleh budak tu yang daripada dia dapat B boleh dapat A tolak ke apa. Sebab saya request balik soalan, dia ingat dia dah submit semua kan, final exam. Bayangkan kalau saya malas nak layan, memang dia dapat tu lah. B- ke apa. Tapi
Alah, saya ingat saya dah submit semua tapi kadang-kadang sistem you kena double check sebab saya terima. Gitulah. Benda-benda melibatkan teknikal ni. Kalau you periksa yang fizikal tu tak ada masalah. You boleh nampak, boleh memang kita bilang betul-betul sebelum kenalkan pelajar ni kan. Kalau ni, sebab tu kita punya konsep kan macam kita bilang dulu. Sebab kalau apa berlaku, hanya ada orang mengesahkan semua student yang dah cukup skrip. Lepas tu baru you boleh keluar kan. Okay, setakat ni saja saya bebe pun tak ada apa. Pastikan you study dulu, self study sebelum tengok yang Zoom, Zoom apa. Melum punya video nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua sihat lah. Doakan untuk saya sihat juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.